cerita tentang harga. Walaupun bila kata intro PM harga, kalau PM harga, pertanyaan dia masuk tu PM harga kan, PM harga. Terus kita bagi harga. Memang sadaqallahul azim. Habis, tak ada peluang kita nak counter balik. Pasal apa? Kita dah skip. Sebab tu penting intro, supaya bila intro ni powerful, strong, apa kita panggil mental block tu dah tak ada, dia dah anggap kita macam orang yang boleh dipercayai. Tujuan intro matching ni untuk kita dapat trust tu. Hubungan trust antara seller dengan buyer. Kan? Mana boleh seorang yang strangers nak cerita tentang masalah dia pada orang lain, kecuali dia yakin bahawa orang yang bertanya tu ikhlas nak tolong dia. Kalau orang PM tanya, boleh tahu detail tentang produk, apa kita nak buat? Adakah kita nak bagi produknya, presentation terus produk? Harga kopi? Atau nak bagi kopi? Betul dia tanya pasal produk, boleh tahu detail tentang kopi? Kalau kita skip semua ni, kita cerita, kan? Saya boleh jamin takkan close. Pasal apa? Tak ada emosi kat situ. Kita fokus pada produk, ciri produk, bahan-bahan yang ada dalam produk. Dia tidak nampak apa kandungan dalam produk yang akan bantu dia. Okay, dia kata thank you for explanation, habis cerita. Kerana kita faham bahawa orang nak membuat keputusan nak membeli ni, dia bertindak atas emosi. Orang yang kata takut, kan? Takut, impian, rindu, nak solat, berdiri, nak sujud, tak boleh sujud, letak berbelah tahun tak sujud. Sedih, tak boleh nak ada aktiviti lah. Sedih, nampak? Itu semua keyword-keyword yang kita kena keluarkan daripada prospek. Kalau prospek tak boleh keluarkan emosi ni, takut, sedih, rindu, impian, badan pun jadi letih. Kan? Kalau tak dapat keluarkan ni, kita tak akan dapat masuk. Produk ni kita masuk, ciri-ciri produk ni tak akan berkesan. Tak ada impact pada emosi dia. Sebab tu flow ni kena faham, penting. Walaupun dia tanya tentang produk, boleh sis, nanti saya akan explain tentang produk tapi sebelum tu, masuk. Kita layan sekejap pertanyaan dia, tapi kita patah balik. Patah balik. Kita kena cover juga emosi. Kita kena bagi dia keluarkan emosi dia tentang masalah yang dia hadapi ni. Kalau prospek yang betul-betul nak dibantu, dia akan cerita masalah dia. Once dia dah cerita masalah dia, maksudnya 50% kita dah pegang customer tu. Pasal apa? Kita dah buat intro, dia dah rasa mesra dengan kita, dah tak ada mental block. Dia dah sedia untuk buka cerita masalah. Maksudnya bila dia cerita masalah, maksudnya dia percaya kat kita dan dia minta kita ni bantu. Macam kita pergi jumpa doktor, doktor tanya apa masalah, kita cerita lah A sampai Z kan, tak kira masalah. Betul apa? Kita percaya dengan doktor. Sama juga dalam kes ni, kita nak prospek tu percaya yang kita ni bukan sekadar nak jual produk, tapi nak bantu. Sebab tu pentingnya, walau macam mana pun dia tanya tentang produk ke, tentang harga ke, minta bank account ke, kena keluarkan emosi ni. Kena tanya masalah dia. Dia kata kita cuma pandai, kita bab ini kita kena pandai skrip. Skrip tu jangan keras sangat. Dia kena ada, kena pandai twist. Kena pandai tu ubah skrip. Bukan apa sis, saya takut nanti produk ni, saya cuma nak pastikan produk ni betul-betul dapat bantu sis. Sebab tu saya nak share sikit tentang masalah. Mungkin masalah saya hadapi tu sebenarnya dah ada orang yang hadapi yang guna produk ni. Nanti saya boleh share tentang testimoni. Macam tu lah cara kita susun ayat. Yang itu pengalaman lah, kena pandai. So bila dah dapat keluarkan emosi ni, dia kena ingat balik bahawa kalau siapa yang lama dengan kita ni, kita pernah share tentang apa kan tu, 4 tingkap tu kan. Why, kat sini lah kita guna ni. Dekat masalah ni lah kita guna why, How, what if. What if. Ni 4 tingkap pengaruh pelanggan lah. Dulu kalau coach dia kata tu lah. Tapi sebenarnya dia why ni adalah ni lah masalah ni. Majoriti orang cari produk kerana dia tak tahu, dia tak peduli pun produk tu macam mana sangat, bahan dia apa sangat. Orang mesti confirm lah. Kalau 10 orang tanya, ada ke orang tanya KKM memory K1, K2, ada yang minta sijil memory? Ada lah, tapi majoriti tak tanyalah. Orang tak, kebanyakan orang nak tahu ini masalah anak aku, sesama sedang sinus, semua alahan. Macam mana aku nak macam mana produk kau boleh bantu.
Kalau ada yang betul-betul tanya tu, kita kena tahulah kalau dari segi pertanyaan tu. Lepas tu dalam closing ni kita always kena tanya soalan. Kita Bila nak dia keluar information tu. Bila kita follow up dia blue tick, kita kena tanya soalan. Always tanya soalan. Kalau kita dah bagi harga pun, lepas tu dia diam, kita dah tanya, sis ada apa-apa lagi tak nak tanya saya? Akak ada apa-apa lagi tak nak tanya saya? Saya sama juga, saya memang akan always tanya soalan pada pelanggan. Jadi macam memori pun sama juga. Macam tadi pun saya cakap dengan Jana, tak salah, saya punya team sale. Saya kata tanya soalan Jana. Tanya kat dia, sis, Kak Zainab ada apa-apa, sebab pelanggan tu nama Zainab. Kak Zainab ada apa-apa lagi tak nak tanya dekat Jana? Dan Kak Zainab nak package yang mana? Nampak tak? Kita bantu dia buat keputusan. Sama juga dengan kopi. Sebab tu kopi saya memang nak pelanggan beli sekurang-kurangnya 2 kotak dan ke atas. Jadi kita bolehlah offer apa-apa kan, bagi 2 kotak RM95 plus postage ke, bagi hadiah ke, apa ke lain dapat membantu dia lah. Jadi ada tak apa-apa soalan daripada korang yang tak faham? Jadi sama je. Benda ini adalah kalau dapat leads yang baru lah. Kalau leads yang fresh lah. Cik Niza tadi terangkan kan, intro, matching, masalah. Sebab tu dekat sini, bila kadang-kadang kita tak sempat intro, pelanggan dah kata nak harga. Dia akan push kita nak harga. Jangan terperangkap. Jangan terperangkap. Bila kita bagi je harga, habis. Memang habis, dia akan diam terus. Diam sokmo. Dia akan hanyutlah ke mana-mana dah tu. Sebab tu kita always, kita nak bagi harga, kita kata InsyaAllah lepas ni saya bagi harga. Tapi boleh tak sebelum tu, saya nak tahu anak sis ada masalah macam mana. Jadi kita kata macam tu, ada masalah simptom alahan macam mana. Ataupun akak nak minum kopi ni, akak memang penggemar minum kopi ke, ataupun akak ada masalah sakit lutut ke, sakit sendi ke, kebal-kebal lengur-lengur badan. Tanya soalan kat dia. Kita tanya kat dia soalan sebab kita kena tunjuk yang kita nak bantu selesaikan masalah dia. Kita tak nafikan kadang-kadang ada orang nak tengok cara closing kita. Memang ada. Macam Cik Niza kata, kadang-kadang kita dah buat sebaik mungkin flow tu. Kalau dia nak beli tu rezeki kita lah. Kalau dia tak beli tu, Allah tak gerakkan dia lah nak beli. Sebab kita dah buat the best. Macam tu. Kan? Kenapa kita tekankan jangan bagi harga awal-awal? Kerana apa? Kita ni sedang berlawan value dengan harga produk. Kalau kita belum bagi value, kita dah bagi produk, dia akan nampak harga tu tinggi, value tu rendah. Tak ada orang yang nak bagi duit tapi dia dapat value yang rendah. Semua orang nak value tinggi, harga rendah. Setuju? Kan? Kita pergi shopping mana-mana pun, kita tengok, baju offer, discount 30%. Kain cantik, kain sedap kan, kain lembut, kain sejuk, tudung sejuk. Kan, Nilofa buat offer. Kan, kita tengok value. Kain sedap, baru kita tengok harga. Kalau harga diskaun 30%, of course kita akan beli berhelai-helai. Tak kisahlah pun kan. Kalau harga 100 dia bagi diskaun RM70 pun kita boleh bagi 3 helai. Pasal apa? Kita walaupun kita beli harga tu 70 tapi kita dapat rasa kita dapat value yang tinggi. Sebab tu kena penting tekankan value dulu. Itu yang proses value ni kita boleh letak di sinilah proses tu. Bila cerita tentang produk, ciri-ciri produk, kandungan apa yang membantu selesaikan masalah ni. Ini macam hero. Kita kena tunjuk yang bahawa produk kita ni macam hero yang akan selesaikan masalah dia. Di sini yang akan kata ada what if tu. Cuba share dengan dia orang. Teknik follow up dulu yang kita adjust tu memang dah tak relevan dengan follow up sekarang. Yang baru ni kita edit proses follow up ni dah berubah. Dah berubah. Kan. Kalau dulu kita guna skrip dulu 7 tahun dulu. Bayangkan kita punya prospek pun dah lalui beratus-ratus seller. Bermacam-macam skrip dia lalui. Malah kita go through balik kita punya skrip yang lama sebab saya nak bagi dekat tim sale, kita go through balik skrip yang lama-lama yang kita ada dalam simpanan SQ memang dah tak boleh guna. Sampai Tuan Haji kata ni dah tak boleh pakai, ni dah tak relevan. Jadi kami terpaksa edit balik mengikut keperluan dan sekarang ini macam mana orang nak. Jadi lagi satu dekat sini, kadang-kadang bila kita dah kata, dia dah bagi tahu ni ada masalah ni, nak tahu details memori, kita bagi pump. Kebaikan memori nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5. Kalau bagi macam tu pun memang tak dapat close. Jangan bagi banyak. Jangan bagi banyak. Bagi untuk apa yang selesaikan masalah dia. Jangan cerita banyak-banyak. Kalau cerita masalah dia sana satu,
Pergilah bahan-bahan yang membantu sandal sedung. Ina ada tak Ina? Ina ada tak Ha. Ina? Mazlina ada tak? Saya tak ada. Betul tak Ina? Ina boleh share cara closing yang apa? Betul tak? Ina Betul-betul. apa yang betul? Dia lawak sikit budak ni. Closing tak, dia kena selesaikan masalah orang dulu. Tak perlu nak cerita pasal dengan kita kena pasal orang tu dulu. Dulu Ina buat macam mana? Tentang dia kita pasal dia dulu. Sebelum Ina kenal akak, Ina buat macam mana? Lepas Ina kenal akak, Ina buat macam mana? Share dengan kakak-kakak senior Memorin. Kalau dulu saya share semua, kalau dia kata harga, saya hantar harga. Kalau dia minta ni pengenalan diri, tulis banyak-banyak, hantar. Semua blue tick. Tunggulah sampai sulat, tak ada yang reply. Dia lawak budak ni. Lepas tu sekarang? Sekarang tak ada. Saya hantar kenal diri. Lepas tu saya tanya dia soalan. Bila dia jawab soalan dah tak perlu terangkan pasal produk lagi dah. Dah tentu close. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dah nak beli. Jadi skrip tu produk apa pun, produk apa untuk kesihatan apa pun, darah tinggi, kecil manis ke Sama. apa, sama. Skrip tu kita boleh ubah-ubah, tapi flow ni jangan tinggal. Betul tak Ina? Skrip tu kita akan dapat berdasarkan pengalaman kita dengan customer. Kita selalu WhatsApp kan, kita dah ada pengalaman WhatsApp 100 customer. Skrip tu nanti kita akan sendiri dapat. Pukul 12 malam dia boleh close pelanggan, boleh Memorin 2 botol. Alhamdulillah, tahniah. Tapi flow ni jangan tinggal. Inilah flow dia macam mana pun, buat produk apa, buat segi apa, flow dia inilah. Flow dia. Kenapa kita nak, tapi nak dapat value ni, kita kena lalui step ni. Step 1, flow ni. Dah sampai sini, kalau dia dah nampak value ni, kita bagi harga pun dia tak nampak mahal dah. Kenapa? Dia tahu yang produk ni adalah hero yang akan selesaikan masalah kehidupan dia. Jadi kita kena always tekankan value. Bila dah sampai level harga ni, di sini dia kadang bila kita bagi harga dia blue tick. Kan? Ada juga blue tick. Kenapa? Pasal apa? Kita tak create agency. Kita tak bantu pelanggan untuk buat keputusan nak yang mana. Nak package yang mana. Package mana yang berbala untuk dia. Kenapa pilih package tu. Di situ pentingnya tanya soalan. Anak dia berapa? Contoh kalau Memorin, anak dia berapa? Berapa kita kita suggest ambil 2 botol. Sebab tu kena tanya banyak information ni. Kalau kita tahu anak dia 3 orang, takkan sebotol. Kita dah ada bullet tau, peluru. Kalau dia kata nak sebotol, boleh kak. Tapi anak akak 3 kalau share seminggu yang habis ni kak. Seminggu tak cukup kak. Nanti akak tak nampak kesan. Dia kata produk tak berkesan. Padahal produk ni kalau betul-betul nak berkesan, kena makan 3 minggu. Di situ kita boleh upsell. Itu adalah skill-skill yang kena ada rasa lah. Kena ada, kita rasa macam orang ni nak beli, tapi dia masih berkira-kira. Itu kita panggil skill untuk agency, create package untuk harga. Okay ya? Boleh ya? Boleh faham? Agensi tu tahu tak apa? Siapa Ada yang tak clear agensi? ada orang tu apa? kadang-kadang bagi apa? Bagi alasan nak tanya suami. Okey, faham, kita dia suruh rumah nak tanya suami. Ada orang kata okey, nanti saya fikir dulu. Ada orang kata macam ni, Dia nak back in nak susah. bank in susah. COD ada, tapi untuk HQ lah kan. Jadi Dia kata Force Laju pun dah boleh nak buka COD tau. ni, dia orang takut ni kot, pos laju banyak stop duit. Macam apa nama? Jadi kalau tak ada agensi pun kadang-kadang boleh jadi blue tick. Pasal apa? Kita tak bantu customer buat keputusan. Kan kita ada package ahli. Bila dia kata anak 3, kita katalah HQ kami ada juga package ahli. Untuk join ahli tak perlu bayar upfront pun RM10 ke RM20, terus je beli package ahli kan. Jadi dari situlah pelanggan akan suka nak beli banyak. Itu macam kopi sekarang ni, pelanggan dah beli 8 kotak dia nak beli. Kadang-kadang saya pun dah sampai macam bagi je lah. Dia nak 8 kotak 300 saya bagi. Dia nak 5 kotak 220 kita bagi. As long as pelanggan tu dapat manfaat, benefit. Sebab dia dah suka dengan kopi kita. Dia dah suka dengan produk kita kan. Jadi gitu. Dan follow up pun sama juga. Ini yang Cik Niza ataupun Tuan Haji. Kalau once macam Paulina bagi contoh tadi kan, dia dah bagi harga, sis ataupun nak pilih package yang mana. Itu adalah CTA, call to action. Bukan bagi kosong saja. Walaupun kita dah bagi package, Ayat kena kita bagi. berakhir dengan soalan. Puan nak pilih yang mana? Bila bagi soalan, orang akan terpaksa menjawab. Mana-mana pun kita pergi, kalau orang tanya, kita akan rasa macam aku tak jawab kan. Dia ada rasa nak menjawab. Sebab tu pentingnya bertanya.
walaupun kita dah bagi package, nak lagi dia nak tolong dia buat urusan lagi, kau nak package yang mana? Itulah CTA. Kita nak dia bertindak sekarang. Faham tak? Itu yang kebanyakan customer masuk ke WhatsApp balik ni, dia akan close pasal apa? Flow tu dah lalui dah. Dalam kepala. Dah lalui dah. Sampai CTA ni dia okey. Bila dia kata okey saya nak package dua kotak lah, atau saya nak package 3 kotak lah. Okey sis, bank in. Bagi bank in, dan follow up tu bila dia kata dia dah setuju tu maksudnya 90% kerja kita dah selesai. Tinggal nak bank in saja. Kalau ada delay lagi, gunalah kebijaksanaan kita. Kadang bila kita dah bagi harga, dia kata nak tanya suami dia. Besok akak bagi tahu sebab mungkin dah malam kan. Besok bila kita nak follow up besok pagi tu, kita dah bagi salam. Assalamualaikum sis, kata maaf saya ganggu. Macam mana sis dah bank in ke? Boleh saya buat pengurusan hari ni kan? Jadi lagi cepat sampai barang, lagi cepat anak sis boleh makan, dan lagi cepat dia boleh cepat sihat. Nampak tak kita mainkan dia punya emosi tu? Saya selalu buat style macam tu. Lagi cepat barang sampai, lagi cepat anak sis bagi contoh kopi lah, pasal ni closing kopi kan. boleh juga. Kadang-kadang I pun nak dia ni improve memori juga. Sebab banyak produk seangkatan macam memori sekarang kan. Dan kalau kopi pula, ataupun follow up lah, nak masuk follow up juga Ni kalau dah kita bagi contoh ni, contohnya ideal care dah selesai. Dia dah selesai. Macam mana pula list yang lama? Yang list lama ni. Yang lama tak follow up, kita nak follow up balik. List lama yang tak follow up ni, contoh ni day 1 lah kita nak follow. Ni day 1. Day 1 kita dah follow up lah, kita dah bagi skrip nak intro balik. Kita nak kenalkan diri. Assalamualaikum sis, saya Puji kan, stokis Sah Butterscotch Coffee, berapa HQ apa semua. Jadi sis ada pernah WhatsApp kan dekat nombor phone HQ dulu untuk tanya pasal kopi bla bla bla. Boleh saya bantu sis? Sis ada masalah sakit lutut, sakit sendi ke apa-apa ke? Kita tanya dia. Kita tengok, kita kena tanya soalan sampai dia jawab. Kalau dia tak jawab, kita mungkin bagi lagi benda bagi dia. Jawab kat kita. Lepas tu okey, dah selesai dah day 1 ni. Mungkin dia dah selesai dah day 1 ni, kita macam tak apalah, besok kita follow up lagi. Dia ada day 2. Dalam follow up dia ada had satu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Ada orang hari ketujuh dia close. Ada orang hari keempat dia close. Jadi berapa kuatnya hampa buat dah day 2. Selagi customer kata belum kata tak berminat, selagi tu masih ada peluang. Sampai dia kata maaf saya memang tak minat. Okey, kita kata terima kasih, tanya sebab apa? baru doa. Sebab apa? Sebab apa kita nak follow up every day? Hari pertama macam mana? Hari kedua ayat macam mana? Hari ketiga day 4, dia ada day 5, dia ada day 6. Kita nak tengok lah bila kita day 2 dia blue tick dah. Assalamualaikum sis, apa khabar? Selamat pagi sis, sis sihat ke? Saya doakan semoga sis dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Allah apa semua kan. Kata sis, sekarang ni kita berhasil dah teknik agensi. Kata kita ada offer. Nampak tak? Semalam kita day 1 kita dah follow up dia pasal kopi ke apa. Lepas tu kita nak bagi tahu mungkin sis untuk hari ni kami ada buat apa offer macam ni. Dengan belian 2 kotak sis dapat apa. Dengan belian 3 kotak free post. Contoh. Sebab tu nak bagi agensi, sebab nak suruh dia beli. Gitu. Kita tengok macam mana. Lepas tu tanya soalan lagi kat dia. Sis nak package yang mana ke apa-apa? Okay, dah habis dah hari kedua. Lepas tu day 3 pula. Jadi sebab tu follow up saya selalu menjadi. Sebab saya buat tiap-tiap hari ada follow up tu. Saya ada bagi satu nombor dekat Fariza. Saya wallahu alam dia WhatsApp kata, tadi WhatsApp pelanggan tu WhatsApp dengan saya dan saya bersembang dengan pelanggan tu. Rupa-rupanya pelanggan tu sakit. Saya pun mendoakan pelanggan tu. Nampak tak? Jadi saya seorang. Kalau saya duduk, saya buat closing 3-40 nombor, saya tak boleh buat kerja lain. Jadi sebab tu kami dah decide nombor yang belum close kita nak pass pada leads yang masuk belum close ni, yang ada dekat dalam simpanan HQ, kita nak bagi dekat agent stokis memori yang sah, yang berminat lah, yang boleh bagi komitmen. Yang tak boleh bagi komitmen memang saya tak akan bagi sebab rugi leads tu. Betul tak Big Boss kan? Okey, kepada team sales saya akan bagi yang dah beli dah senang, depa follow up sebab senang kan. Macam tu. Yang baru masuk ni saya boleh bagi kat agent kopi. Agent kopi kat Puji, dekat Dewi, dekat Farida saya boleh bagi. Tapi kena ikutlah flow yang tadi tu. Ini untuk leads yang baru, ini untuk follow up. Macam tu. InsyaAllah
Memang Ishku boleh bagi, tak ada masalah. Saya dah tak boleh nak close dah. Macam tu. Dah memang terlalu banyak kerja. Dan kita pun banyak kerja ya. Banyak juga. Jadi ada tak nak tanya apa-apa? Kat mana yang rasa lagi susah sangat ataupun tersangkut-sangkut lagi?